Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkesempatan sekali lagi untuk bertemu dalam membicarakan satu tafsiran surah, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang paling agung dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan jumlah surah di dalam Al-Quran, iaitu berjumlah 114 surah. Dan surah Al-Fatihah adalah surah yang mendahului 114 yang lain. Jadi kita tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ataupun intisari Al-Quran sepenuhnya didasarkan dalam surah Al-Fatihah. Para ulama hampir sepakat mengatakan bahawa sekiranya kita memahami isi kandungan surah Al-Fatihah, maka kita akan memahami seluruh isi kandungan Al-Quran. Sebab itu ia dikatakan sebagai Ummul Kitab, ibu segala kitab pengisian Al-Quran. Yang lebih besar, lebih hebat. Dan Al-Quran ini tidak pernah diturunkan dalam kitab Injil, belum pernah diturunkan dalam kitab Taurat, belum pernah diturunkan dalam kitab Zabur. Sedangkan kitab-kitab tersebut telah mendahului zaman. Telah diturunkan pada zaman Nabi Musa, itu kitab Taurat. Telah diturunkan zaman Nabi Nuh AS dalam kitab Zabur. Telah diturunkan pada Nabi Isa AS dalam kitab Injil. Al-Quran diturunkan untuk Nabi SAW seluruh umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk rahmat seluruh alam. Sedangkan kitab-kitab terdahulu, ajaran-ajaran terdahulu diutuskan kepada nabi-nabi untuk umatnya sendiri. Kita berbalik dalam surah Al-Fatihah. Surah yang terawal sekali, Al-Fatihah, iaitu surah yang penyedip permukaan. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahawa la solata illa bifatihatil kitab. Tidak sah solat kamu kalau kamu tidak membaca surah Al-Fatihah. Tak ada orang nak baca surah lain. Jemu sangat baca surah Al-Fatihah rakaat pertama, ubah rakaat surah Al-Baqarah rakaat kedua. Tak jumpa salam kawan tu dalam solat. Tak habis-habis bacaan. Rakaat yang seterusnya pula tak nak baca surah Al-Fatihah, baca surah lain. Tidak sah bacaan, tidak sah solat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu istimewa Al-Quran dalam surah Al-Fatihah, keistimewaan Al-Fatihah. Sebab Allah mulakan surah Al-Fatihah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Segala puji. Puji-pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh memuji makhluk-makhluk yang lain mengatasi memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut hampir 38 kali dalam Al-Quran tentang puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala memuji-muji Allah, berzikir pagi dan petang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia pun berzikir pagi dan petang kepada Allah Taala. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat aku hati kamu akan tenang? Manusia hari ini mencari ketenangan dalam berbagai perkara. Sama ada orang itu berada di aras tinggi atau berada di aras rendah. Masing-masing untuk mencari ketenangan. Dan ketenangan ini tidak datang dalam bentuk yang lain kecuali dengan izin Allah Ta'ala, dengan kebesaran Allah dan dengan kasih sayang Allah SWT. Alhamdulillah. Allah ingin dipuji. Ingin dipuji dengan serba-serbi. Sebab itu Allah mulakan dengan kata-kata Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita nak puji siapa lagi? Kita nak puji orang, manusia yang kita sayang, puji-pujian tu mungkin datang sekali, datang 2 kali, datang 3 kali. Lama-lama bosan. Orang yang kita puji pun bosan, orang yang kena puji pun bosan. Tapi Allah tidak pernah bosan. Kita puji Allah setiap hari, setiap masa, setiap saat. Allah tidak pernah bosan. Allah nak lagi, Allah nak lagi, Allah nak lagi. Sebab nikmat Allah ni banyak. Sehingga Nabi SAW menyatakan bahawa rahmat Allah ni ada 100. Satu rahmat diberikan kepada para jin. Satu rahmat juga, dalam rahmat yang sama juga diberikan pada manusia.
Dalam satu rahmat tadi diberikan juga, diagih-agihkan juga untuk binatang yang ganas atau binatang yang jinak. Dengan ada rahmat dan kasih sayang Allah, manusia berkasih sayang antara satu dengan lain. Dengan rahmat antara binatang-binatang, berkasih sayang antara binatang dan anak-anaknya. 99 lagi Allah simpan. Untuk apa Allah simpan rahmat Allah? Untuk manusia di akhirat nanti. 99 Allah simpan, satu je Allah beri untuk manusia dan makhluk Allah di atas muka bumi. Sebab tu Allah kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kamu kena puji aku. Sebab aku mengatur alam ini tanpa gagal. Aku mengatur kehidupan kamu tanpa gagal. Aku mengatur terbit matahari dan terbenamnya matahari tanpa gagal. Aku mengatur terbitnya bulan dan terbenamnya bulan tanpa gagal. Semuanya adalah kecantikan dan keindahan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak akan jumpa kecantikan dan keindahan ini dalam ciptaan-ciptaan lain. Semuanya. Termasuk orang-orang yang berada di sekitar seluruh dunia memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang berbeza-beza. Tapi manusia yang tak bersyukur, iaitu yang tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak mahu bersyukur, yang nak mengubah ciptaan Allah Taala. Allah mencipta manusia dengan jantina yang berbeza-beza. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan kamu berpuak-puak, berbangsa-bangsa, untuk kamu kenal mengenali antara satu dengan lain. Untuk apa? Untuk kamu kembali pada aku. Untuk kamu muji aku. Allah berkata begitu. Lepas tu manusia yang sombong, manusia yang tidak mau memuji Allah Ta'ala, manusia yang ingkar arahan Allah Ta'ala. Allah jadikan manusia, ciptakan manusia lelaki, bertukar ingin berusaha untuk jadi wanita. Allah beritahu, Allah ciptakan manusia sebagai wanita, berusaha untuk menjadi seorang lelaki. Ada orang tidak gembira dengan gender dia. Ada orang tidak gembira dengan sifat kelakiannya walaupun ia dilahirkan sebagai seorang lelaki. Sedangkan semasa ia dilahirkan, betapa ramai orang gembira dengan kelahiran dia. Ia berapa gembira dengan kelahiran kita. Diciptakan Allah kita lelaki. Gembira sungguh. Diberikan dengan nama lelaki. Diberikan dengan nama yang baik-baik untuk kita. Bukan itu saja, dihebohkan hampir satu kawasan perumahan dengan kelahiran insan yang baru. Semua memuji kecantikan, kewangian. Ramai yang meluk dan mencium ketika kanak-kanak itu baru dilahirkan. Sehingga gembiranya apa, selepas umur 7 hari, dah diberikan nama yang baik-baik. Pilih nama-nama para nabi, nama-nama para malaikat, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama yang baik-baik diberi. Dengan nama yang diberi itulah kita menjadi gembira sebagai seorang lelaki. Bukan itu saja, selepas 7 hari sehingga sebelum akil balik, kita mungkin diakikahkan. Sekiranya ibu bapa kita seorang yang mampu untuk mengakikahkan kita. Dipanggil orang datang untuk diberikan jamuan, dimasak sedap-sedap, pergi dalam keadaan tersenyum, balik dalam keadaan tersenyum. Ada yang nak tapau lagi, gembira. Kerana hasil kelahiran manusia yang baru. Tetapi ada di kalangan kita yang tak gembira langsung. Dilahirkan seorang lelaki. Kecewa kenapa dilahirkan seorang lelaki. Alangkah bahagianya kalau jadikan seorang wanita. Boleh berpakaian kemas, boleh ada barang-barang kemas, boleh berpakaian seperti model-model, boleh bermakeup dan sebagainya. Gaya perbuatan, percakapan, pergerakan, semua nak ke arah kewanitaan. Sedangkan dia seorang lelaki. Begitu juga ada orang yang dilahirkan seorang wanita, tak gembira dengan kewanitaan. Nak jadi lelaki. Nak bersifat ganas seperti lelaki. Allah ni maha mengetahui. Alimul Qadir. Alimul Qadir. Aku ni maha mengetahui lagi maha berkuasa. Allah maha tahu. Kita cuba kita cuba menafikan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba menyalahkan pengetahuan Allah Taala. Sedangkan Allah kata aku maha mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang nyata. Sebab Allah mulakan surah Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib kita baca setiap solat, sama ada solat fardu, solat sunat. Wajib. Ada kanak-kanak yang telah menghafal surah Al-Fatihah dengan lancar. Gembira hati ibu dan bapa. Bila anak beritahu ayah surah Al-Fatihah dah hafal dah. Baca, oh seronok. Bapak dengar seronok, mak dengar sejuk, buat aku melahirkan kau. Jadi Allah kata ini satu puji-pujian. Ini satu kegembiraan. Alhamdulillah. Untuk puji, untuk siapa kita puji?
Allah untuk Allah. Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin. Tuhan seluruh alam. Nak cari ruang alam tak jumpa. Kecuali dengan kasih sayang Allah SWT. Alam mana? Ada orang jumpa Ibrahim bin Adham satu ketika. Dia kata, wahai Ibrahim bin Adham, aku ni banyak buat maksiat. Kalau aku masuk Islam, boleh tak aku meneruskan maksiatku lagi? Ibrahim bin Adham jawab, boleh. Oi, seronoklah orang ni. Iya ke? Lepas masuk Islam, boleh minum arak? Boleh. Lepas masuk Islam, boleh berzina? Boleh. Boleh. Lepas masuk Islam, boleh aku mencuri? Boleh. Semua boleh. Apa yang kamu buat sebelum masuk Islam, selepas masuk Islam, kamu boleh buat. Tetapi dengan satu syarat, ataupun dengan dua syarat, atau dengan tiga syarat, tak banyak. Okey, boleh. Kalau boleh, banyak syarat pun tak kisahlah. Beritahu syarat. Mesti aku boleh buat, yang penting seronoknya. Sebab selama ni yang melewatkan aku masuk Islam, sebab aku terfikir, lepas masuk Islam tak boleh buat maksiat, tak boleh mencuri, tak boleh berzina, tak boleh berjudi, tak boleh. Tapi bila kau seorang alim, Ibrahim bin Adham orang ahli sufi, bila dia kata boleh, oh seronoknya. Dia kata ada satu syarat, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, kamu boleh buat maksiat. Boleh meneruskan perbuatan maksiat sebelum masuk Islam. Selepas kamu Islam, kamu boleh mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Dengan satu syarat. Kamu jangan lagi sedut oksigen yang Allah beri. Kamu ciptalah oksigen sendiri. Kalau kamu boleh mencipta oksigen sendiri dan boleh hidup dengan oksigen yang kamu cipta, silakan. Buatlah apa maksiat yang kamu nak buat, buatlah sebanyak-banyaknya, tak ada masalah dan tak ada apa halangan pun. Lelaki ni termenung. Sedut oksigen apa ni? Oksigen yang ada hari ni pun tak habis nak sedut. Nak buat oksigen baru. Ui, tak boleh ni, tak boleh. Mana boleh, dia kata. Aku mencipta oksigen selain oksigen yang ada. Ibrahim bin Adham kata itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Kamu buat maksiat, kalau teringin rasa nak berzina, berzinalah. Tetapi buatlah di tempat yang Allah tak nampak. Boleh kamu jumpa tempat yang Allah tak nampak? Kalau kamu jumpa tempat yang Allah tak nampak, kamu buatlah maksiat. Tapi kalau kamu tak jumpa langsung tempat yang Allah tak nampak, semuanya Allah nampak, maka tak boleh maksiat. Syarat tu mudah ya, mudah. Tak susah. Tak ada apa susah. Kalau nak syarat dengan manusia, susah. Nak berubat dengan orang, nak memutus ubat, orang tu kata, syarat pertama, cari ayam hitam. Oh, ayam warna hitam ni pula memang susah, tapi boleh jumpa. Boleh jumpa tu, tak ada masalah. Atau nak berapa ekor? Dia kata, saya nak seekor je. Boleh jumpa? Boleh. Kalau bila sebut boleh jumpa saja, orang ni pula kata, tak boleh jadi. Dia senang rupanya nak susahkan lagi. Aku bukan kata nak ayam hitam saja. Ayam hitam ni ada cawangan-cawangannya. Cari ayam hitam yang bertelur setahun sekali. Oh, setahun sekali. Ayam betina ke ni? Ayam betina, ayam bertelur. Ayam betina bertelur setahun sekali. Kalau sungguh-sungguh dapat jumpa ni. Bila kata jumpa saja boleh dapat ni. Ubah pula syarat ketiga. Syarat ketiga tak habis lagi ni. Aku nak ayam betina yang bertelur setahun sekali ni. Daripada sejak lahir sampailah dia bertelur. Tak jejak tanah, duduk atas pokok. Tak habis-habis. Oh, susah tu. Susah. Tapi kalau Datuk nak juga saya boleh usahakan. Dia kata, bila sebut usaha saja, ada lagi. Tak habis lagi tu. Cari ayam hitam yang bertelur setahun sekali, tak turun jejak tanah dan dia tak tidur-tidur sampai bila-bila. Memang susah. Itulah aku kata sebut susah. Tak, Allah punya syarat mudah ya. Ibrahim bin Adham kata boleh, mudah. Kamu nak maksiat, silakan. Boleh, boleh. Tapi jangan buat di tempat yang Allah boleh nampak. Jadi lelaki ni kata, tempat yang Allah boleh nampak, aku dimaklumkan, tak ada tempat, semua dia nampak. Cari. Baiklah, yang ketiga. Yang ketiga, kalau nak buat maksiat boleh.
tapi buatlah di tempat orang, di tempat yang Allah tak cipta apa-apa. Kamu cipta dunia kamu sendiri. Cipta tempat baru. Mikirkan benda-benda macam ni, sebenarnya benda yang kamu letakkan syarat tak banyak. Tak banyak, senang sangat. Tapi tak boleh buat. Ibrahim Adham kata kalau tak boleh buat, dia jangan buat. Itu je. Tak susah mana pun. Sebab tu Allah kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala segi Allah punya. Alam ni Allah punya. Seluruh dunia. Alam akhirat, alam malakut, alam jin, alam apa. Semua sekali Allah punya. Tak ada sedetik pun dia mengatakan hanya Allah yang tempat kat dunia. Tak. Seluruhnya Allah punya. Matahari, bulan, bintang, cakrawala. Berlaku gerhana mata. Allah yang suruh. Berlaku gerhana bulan. Allah yang suruh. Air pasang dan surut Allah suruh. Gempa bumi Allah yang suruh. Semua sabi. Jadi Allah ni Tuhan seluruh alam. Baik semua manusia pun Tuhan itulah satu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, sekiranya kamu bertanya dengan manusia siapa Tuhan kamu, manusia jawab Allah, Tuhan. Jadi Allah kata Alhamdulillah, oleh kerana itu pujilah aku. Pujilah aku sebanyak-banyaknya. Sebab orang yang muji Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu mendapat banyak kebahagiaan. Antaranya daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Mafhumnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba kemudian ia mengucapkan alhamdulillah. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menilainya bahawa hamba itu telah mensyukuri nikmatnya. Dapat nikmat, ucap alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah dapat nikmat. Kadang-kadang nikmat ni yang kita dapat bukan yang kita minta. Kita berhajat tapi tak minta. Berharap Allah beri. Kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak minta pun Allah bagi kat kita. Supaya Allah nak tengok kita bersyukur atau tidak. Kita tak minta pun balik duduk rumah, balik daripada lewat petang sampai ke rumah. Menu Allah perut lapar ni. Musim-musim COVID-19 ni, kedai-kedai yang buka terhad, aduh lapar semua. Teringin nak makan goreng pisang. Kalau petang-petang ni ada goreng pisang. Tapi nak cari pisang mana ni? Balik dah nak lewat maghrib dah ni. Tu kena kopi Sekejap, ada orang beri salam. Ketuk. Ulur, goreng pisang. Hai, baru teragak. Teringin nak makan goreng pisang. Dah sampai goreng pisang. Siapa beri ni dek? Ayah kirim. Orang jiran sebelah. Dia terniat nak sedekah goreng pisang. Sebab beri pisang yang pertama daripada kebun dia. Jadi, dia kalau nak bagi pisang tu pada orang, sekadar dapat pisang. Ke digorengkan pisang tersebut nak bagi jiran-jiran rasa. Jiran-jiran tak minta pun. Tapi teringin. Sebab terfikir untuk beli di luar. Tapi dah berlewat petang. Warung yang goreng pisang dah tutup. Yang tinggal daun pisang, batang pisang, akar pisang dan orang yang nama pisang. Jadi dah tak ada apa. Tengok-tengok Allah goreng pisang. Panas lagi ni. Okey, salam ayah. Terima kasih. Ni nanti kejap. Pakcik nak bagi. Tak, ayah kata bagi je goreng pisang. Pakcik lepas tu balik. Balik lain. Dalam hati, ya Allah, Alhamdulillah, syukur. Nampak? Ini belum kat syurga lagi. Kat syurga apa yang terdetik, apa yang terlinsah dapat. Kat dunia Allah kata, sekarang kau tak terfikir pun boleh dapat, aku beri. Kalau syurga, maknanya lebih hebat pada tu. Allah tunjukkan awal, kat dunia dah dapat sikit nikmat syurga. Tak percaya lagi tentang syurga. Tak percaya lagi bahawa syurga ni tanpa kematian, tanpa kesakitan, tanpa ada benda-benda, semua nikmat saja. Kat dunia termenung dapat. Balik je cuba termenung. Mana tahu dapat goreng lain pula. Goreng keledek ke, goreng ubi ke, atau goreng nasi goreng. Jadi Allah bagi. Rasulullah mengatakan bahawa orang yang mendapat satu nikmat, perkataan yang pertama keluar daripada mulutnya ialah Alhamdulillah. Maka Allah kata, tengok, hamba-Ku telah mensyukuri nikmat-Ku. Kemudian apabila dia mengucapkan Alhamdulillah untuk kali yang kedua. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Perut memang lapar sungguh. Tapi dapat ya Allah.
Tak payah berusaha, tak payah keluar rumah, tak payah start motor, tak payah start kereta. Duduk saja atas kursi. Makanan yang kita nak sampai. Maka diucapkan untuk kali kedua. Maka Allah kata, wahai hamba-Ku, aku beri kamu pahala. Sebab kamu mengucap Alhamdulillah untuk kali yang kedua. Kali yang pertama aku isytiharkan kamu mensyukuri nikmat-Ku. Kali kedua aku berikan kamu pahala. Lalu Nabi kata apabila seorang itu mengucap Alhamdulillah untuk kali yang ketiga. Apa Allah nak beri lagi? 3 kali ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah pertama Allah kata, yes, kau hamba aku yang bersyukur. Sebab ada hamba Allah yang tak bersyukur. Dapat nikmat tak bersyukur. Tak cukup lagi. Ini dapat. Ada orang begitu. Buah pisang lembik. Minyak banyak. Dah lembik minyak banyak bagi orang. Kolesterol banyak ni. Tak bersyukur. Nikmat tu. Jiran bagi. Sampai melecur tangan lah goreng pisang. Minyak tu bukan percuma. Bukan perah kat daun. Minyak tu dibeli. Masa dibeli. Kehidupan kepanasan lepas api dibeli. Tapi diberi percuma kepada orang lain untuk jiran merasa nikmat. Mungkin ada sedikit cacat celanya. Sebab bukan pakai goreng pisang. Kalau dia pakai, dia tak bagi ke orang, dia menjaga dah. Tapi dia nak rasa nikmat tu nak dikongsi berjiran. Ada jiran pula yang tak bersyukur. Allah, ini dia tak tahu ke aku tak makan goreng pisang? Mana jiran tu tahu? Bukan kita tampal kat depan rumah kita. Jangan beri goreng pisang, goreng segala jenis goreng. Berilah yang lain. Tak. Kita tak tahu pun. Dan kita tak pernah beritahu pun. Jiran bagi, ambil. Mungkin menjadi hamba Allah. Kita kata, Allah, Alhamdulillah ya Allah, dapat. Allah kata, kau telah bersyukur. Ucapan kali kedua, Alhamdulillah ya Allah. Allah kata, aku beri pahala. Dapat pahala. Hanya ucap Alhamdulillah. Dapat pahala. Tak payah segang mata baca Quran untuk dapat pahala. Ni dapat pahala. Tak payah untuk bangun malam solat tahajud. Bukan mana tak suruh. Tak. Maknanya tak sesusah tu. Dapat pahala. Maknanya pahala senang dapat. Kali yang ketiga. Alhamdulillah ya Allah. 3 kali. Allah kata melalui Nabi SAW. Hamba-Ku yang mengucap kali yang ketiga Alhamdulillah. Maka tak ada apa pahala yang Ku beri. Tetapi aku ampunkan dosanya pula. Dah lah dapat pahala. Dosa Allah ampunkan. Banyak mana? Banyak tuan-tuan, perempuan, penonton yang mata Allah. Dosa kita banyak. Celik mata dosa, nak pejam mata dosa. Lidah. Banyak dosa daripada lidah. Oh, cukup. Bahaya. Lidah ni, bahaya sungguh. Allah beri kita rezeki untuk boleh bertutur. Sebab ada orang tak boleh bertutur. Tapi lidah ni cukup bahaya kalau tak dijaga. Sebab tu, kita lihat dalam sebuah hadis tadi yang diriwayatkan Hakim dan Baihaqi. Kelebihan untuk orang-orang yang memuji Allah Ta'ala. Puji je Allah Ta'ala. Kelebihan yang kedua, jiwa akan rasa tenang. Itu kelebihan memuji Allah Ta'ala. Sebab Allah sebut dalam Quran. Yang Allah sebut. Allah tidak memungkir janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Yang mungkir janji manusia. Manusia yang mungkir janji. Sampai masa, ya ke aku janji? Tak. Baru ya ke? Manalah kita tahu ya ke tak ya ke? Ya ke aku janji? Ya. Anak kata ya. Ni ayah kata janji itu hari kalau dapat 5A ayah beri sekian. Ya ke janji? Tak ada lah. Iya ya, ayah main janji. Kau ni mana mandai. Iya ya. Ya ke lama tak dapat langsung. Ya ke punya cerita. Jadi Allah ni tak pernah mungkin janji. Allah tak kena, ya ke aku cakap? Tak, Allah tak kata begitu. Allah kata, aku berjanji dan aku akan tunaikan janjiku. Lepas tu Allah sebut dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah kata, allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan rasa tenang, tenteram. Hanya dengan mengingatkan aku sahaja. Hati dah tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Aku dah beritahu dah berkali-kali. Ingatkan aku, hati kamu tenang. 2 kali Allah sebut. Sebab nak tenangkan hatinya bukan senang.
Manusia hari ini ada masalah mental. Sebab apa mental masalah? Hati masalah. Bila hati masalah, mental dan masalah. Apa ubat boleh merawat hati? Tak ada. Kalaulah ubat ketenangan boleh kita jumpa dan boleh beli. Makan tu tenang sampai bila-bila. Ramai. Laku ubat ni. Hari ni nak mencari vaksin COVID-19. Maknanya manusia hari ini berusaha bersungguh-sungguh untuk mencipta vaksin. Andai kata ada yang tercipta, ada yang boleh mencipta. Kalau jual memang kaya-kaya. Memang kaya-kaya. Sebab orang nak, orang perlu. Hari ni orang ada masalah berkecamuk. Bawa parang. Dalam kereta pula buat besi. Silap sikit pula keluar kereta, pukul pula cermin kereta orang. Bergaduh dengan orang pula. Kerja rebutkan tapak, menjaga, bergaduh. Rebutkan pelanggan, bergaduh. Salah parking tempat orang, blok, bergaduh. Gaduh. Ini gaduh. Sebab hati tak tenang. Allah beri jawapan dan Allah beri ubat. Ubat ni mudah. Percuma. Tak payah. Macam mana cara tak payah? Ingat kat Allah. Bizikrillah tatma'innul qulub. Tapi yang percuma ni manusia tak nak pula. Bukan manusia semua. Tak, ada sebahagian besar ni tak nak. Nak berbeli. Kaya sangatlah manusia kononnya. Kaya sangat. Nak semua beli. Saya makan pil ni. Pil ni dapat luar negara. Malaysia tak ada. Dengan pil ni saya gini. Dengan pil ni saya begini. Yang pil ni segini. Satu benda pun tak disebut dengan Allah Ta'ala. Doktor-doktor hari ni dah pandai dah. Orang Islam doktor dah pandai. Saya hanya beri ubat. Tapi yang menyembuh Allah Ta'ala. Pandai doktor hari ni. Doktor hari ni ada doktor-doktor yang hebat. Yang beriman. Sebab tu jangan terkejut hari akan datang akhirat. Kemungkinan para doktor bersusun masuk syurga awal. Mereka berhemat masa pandemik COVID-19. Meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak, meletakkan diri dalam keadaan berbahaya. Kita cuma boleh doa, ya Allah, berikanlah kebahagiaan yang baik, kesihatan yang baik pada doktor-doktor ni. Orang-orang yang terlibat, jurawat, orang terlibat dalam urusan pandemik COVID-19. Tuan-tuan, para menteri Allah Ta'ala. Ni, hati tenang. Dengan puji Allah. Sebab tu Allah kata, Alhamdulillah, berzikirlah. Berzikirlah. Terpulanglah nak zikir apa pun. Zikir yang terbaik ialah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir terbaik. Sebab tu, Allah sebut, atau Nabi menyatakan bahawa, ketenangan jiwa kita dengan ingat Allah. Dengan ingat Allah. Sebab tu kita perhatikan kalau ada rusak, astaghfirullahaladzim, ya Allah. Hati rasa tenang, betul. Tiba-tiba hati tenang. Sebut nama Allah, astagfirullah, ya Allah. Tenang. Zikir yang paling tenang, menenangkan jiwa. Ini vaksin dalam baik untuk menenangkan jiwa. Tak ada siapa dapat. Sebab Allah kata, allazina amanu. Hanya orang beriman saja yang dapat. Yang beriman saja yang dapat ubat ni. Ubat orang beriman ialah ubat yang sentiasa mengingat Allah Ta'ala. Bizikrillah. Allah beri kebahagiaan besar pada kita. Banyak Allah nak tolong kita. Yang ketiga, kebaikan kelebihan orang yang mengingati Allah, yang muji Allah ialah mendapat pahala berlipat ganda. Investment, pelaburan. Hari ni orang nak melabur macam-macam cara lah. Ada yang kata pakar pelaburan yang terkenal di dunia. Ada yang kata pakar pelaburan Malaysia. Ada yang macam-macam istiakan sebab pakar. Melabur. Memang betul. Orang yang pandai melabur rezekinya kadang-kadang baik. Kadang-kadang lebur. Kadang-kadang lebur sebab rezeki tu. Bagi rezeki baik, melabur jadi. Ada yang lebur. Sekali jalan, lebur habis. Duit pencen sekali lebur kan. Lebur terus. Habis ratusan ribu. Hilang. Bahagian tertentu. Ada orang berjaya. Tak labur banyak tapi berjaya. Dia orang kaya. Ni pelaburan. Lipat ganda. Allah janji mendapat pahala yang berlipat ganda. Pahala nak lipat ganda. Sebab nak beli syurga Allah Ta'ala ni. Nak dapatkan syurga Allah SWT. Syurga Allah Ta'ala syurga yang tanpa had. Allah meletakkan asas takwa. Tapi syarat bisanya mesti Islam. Satu ketiga masa Syekh Ahmad Didat berdialog dengan pemikir sarjana-sarjana Eropah, ada satu soalan yang ditanyakan kepada Syekh Ahmad Didat. Dia kata, wahai Ahmad Didat, Dr. Ahmad Didat, kami menerima kamu masuk negara kami tanpa had.
Kami tak letak apa syarat. Kamu boleh masuk, kamu boleh berdebat di negara kami. Betapa baiknya kami kepada kamu. Walaupun kita berlainan agama. Tetapi yang menjadi masalah bagi kami ialah, kenapa Mekah dan Madinah tak boleh masuk orang seperti kami? Kamu letakkan syarat macam-macam. Kami nak juga masuk Mekah dan Madinah. Nak tengok apa yang ada di Mekah dan Madinah. Tapi kamu tak syarat, non-Muslim tak boleh masuk. Syekh Ahmad Didat kata, nak masuk negara kamu ni, siapa kata senang? Susah. Aku kena mohon visa. Dia jawab, memang kamu mohon visa. Sebab tu kami beri. Kami tapis, kami tengok visa tersebut. Dia kata nak masuk Mekah Madinah pun kena ada visa. Oi, tak pernah wawarkan pun negara Islam bahawa masuk Mekah Madinah mesti ada visa. Ada visanya. Kalau ada visa, sekarang juga kami akan mohon visa tersebut. Bagus. Kamu boleh mohon dan aku galakkan kamu untuk bermohon dan aku nak kamu bermohon untuk dapatkan visa tersebut. Sebab tu aku datang sini untuk beritahu kepada kamu bahawa masuk Mekah Madinah ada visa dan aku wawarkan bahawa kamu boleh dapat visa. Apa visa? Syarat-syarat apa? Syarat untuk masuk Mekah Madinah visanya ialah Islam. Boleh? Senang. Islam saja masuklah Mekah Madinah, visa-visa. Nanti kita fikirlah. Jadi Islam. Jadi Allah kata orang beriman ni dapat pahala yang berganda-ganda. Daripada Abu Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang-orang yang memberi makan ataupun orang-orang yang menyantap makanan dengan rasa syukur. Syukur ambil makan. Ada orang mengupat makan. Ada ketiganya suami-suami yang balik di rumah, lapar, isteri masak. Memang tak sedaplah pada cita rasa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia makan makanan isteri dia yang isteri dia masak, Rasulullah tak pernah keji makanan. Rasulullah kalau dia suka dia akan makan, kalau dia tak makan dia akan tinggalkan makanan tersebut. Dia tak makan. Bila dia tak makan, isteri tahu. Tak sedap ni. Rasulullah tak pernah kata, siapa masak ni? Saya lah bang. Patutlah tak sedap. Tak sedap langsung kau ni masak engkau ni. Ya Allah, aku tak tahulah. Aku dulu kahwin dengan kau, mas kahwin 25,000. Itu pun hutang tak habis bayar lagi. Mengada-ngada bapak kau, mak kau minta macam-macam. Masak macam ni, sedap lagi mak aku masak. Nabi kata jangan begitu. Isteri masak ialah satu rahmat, kasih sayang. Dia boleh tak masak, tapi dia masak. Walaupun dia pun sama sibuk balik kerja, sama sibuk, tapi sibuk nak buat makan untuk suami. Untuk dia seorang senang ya, tapi untuk suami penat. Bila dah hidang tak sedap pun hilang hidang, alhamdulillah, ya Allah, sedapnya Allah. Dapat juga rezeki. Ada orang tak dapat makan langsung, ya Allah, sebutir nasi pun tak masuk dalam mulut dia. Lalu Allah kata melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersyukur dengan nikmat makanan, dia makan alhamdulillah. Allah kata kepada Rasulullah, beritahu pada hamba umat-umatmu, aku beri pahala. Pahala. Makan pun dapat pahala. Ya, kenapa Allah bagi pahala? Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Allah boleh beri apa sahaja. Macam-macam Allah beri. Terlalu kaya Allah Ta'ala, tak ada siapa boleh gambar. Allah nak beri. Allah kata makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, sedapnya Allah. Aku beri pahala. Seperti pahala siapa? Pahala mana dapat banyak? Dapat banyak mana pahala Allah beri? Nabi kata seperti orang yang berpuasa dan keadaan sempurna satu hari tanpa buat dosa. Allahu Akbar. Kita puasa satu hari, nak kekang diri daripada buat dosa ni susah. Walaupun kata aku pun puasa, tapi puasa-puasa pun buat dosa juga. Ini Allah bagi pure, tulen. Orang yang bersyukur memuji Allah Ta'ala ketika mana suapan yang pertama, alhamdulillah ya Allah, sedapnya Allah. Allah beri pahala orang yang sedang berpuasa satu hari tanpa sedikit pun buat dosa. Kemudian hadis Nabi kata, orang yang sihat
Orang yang sihat, syukur atas kesihatannya. Maka dia kata, Alhamdulillah ya Allah, hari ini sihat, Alhamdulillah ya Allah. Maka Allah kata pada Rasulullah, wahai Muhammad, beritahu pada hamba-Ku, ia juga akan diberi pahala kerana mensyukuri kesihatan yang aku beri. Puji, Alhamdulillah. Orang yang apa pula? Orang yang sedang sakit. Sakit apa? Sakit jasmaninya. Ya Allah, hari ini pening kembali ya Allah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Masih lagi pening, masih lagi hidup ya Allah. Allah kata, wahai Muhammad, beritahulah kepada orang tersebut yang sedang sakit, tetapi dia sabar dengan kesakitan yang aku beri. Maka aku berikan rasa syukur dan aku berikan pahala sama dengan orang yang diberikan pahala-pahala yang lain. Jadi tak sunyi daripada pahala. Allah beri pahala. Orang yang makan dapat pahala. Orang yang sihat bersyukur dapat pahala. Orang yang sakit pun bersyukur dapat pahala. Kaya ke Allah Ta'ala? Kaya sungguh. Sebab tu kita balik pada ayat yang pertama. Baru ayat pertama surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Puji Allah Ta'ala. Syukur, Alhamdulillah. Susah sangat ke, berat sangat ke lidah kita untuk kata Alhamdulillah. Kalau dengan orang tak habis-habis, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berapa kali, terima kasih lah. Cukup tu. Taklah, aku rasa tu hutang budi. Dengan Allah Ta'ala bukan tu hutang budi lagi. Tu hutang segala segi. Serba-serbi kita berhutang Allah Ta'ala. Hatta sehelai bulu roma pun kita berhutang Allah Ta'ala. Tak boleh nak bayar. Berapa harga bulu roma? Mahal sangat. Terlalu mahal. Tapi Allah tak minta. Allah kata kau puji aku dah okey lah. Alhamdulillah pun cukup lah. Makan perut kenyang, Alhamdulillah. Bau mulut, Alhamdulillah. Kita nak tunggu sedawa. Alhamdulillah. Kalau tak sedawa tak muncul, Alhamdulillah. Nabi kata suapan yang pertama, Alhamdulillah. Bukan tunggu sedawa, Alhamdulillah. Itu angin keluar sebab penuh sangat perut ni. Bagus, Alhamdulillah. Tapi Nabi kata suapan yang pertama masuk, Alhamdulillah. Aku beri pahala. Yang aku beri pahala. Orang yang bersyukur. Pagi pahala ganjar orang yang berpuasa. Daripada pagi sampai petang, dosa satu pun tak ada. Ya Allah, sahnya ya Allah. Itu tuan, perempuan, saudara-saudari, para penuntut mata Allah Ta'ala. Mudahnya. Nak buat dosa pun mudah, nak buat pahala pun mudah. Kita baru mengupas satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Ayat Al-Fatihah ada 7, sab'ul masani. Baru satu. Cuma harapan kita, benda yang mudah ini kita dapat buat. Untuk mengejar seberapa banyaknya pahala Allah SWT. Mudah-mudahan dengan tafsiran yang ringkas dan mudah ini, kita memahami, kita dapat mengamalkan, dapat mengaplikasikan dalam kehidupan dengan secara baik, dan juga mudah-mudahan kita berada di dalam lindungan kasih sayang Allah Ta'ala dan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya, sekadar tu, mudah-mudahan tuan-tuan perempuan dapat mengikuti sambungan yang akan datang. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey? Suara okey? Suara okey.